Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membincangkan mengenai isu semasa yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah ini berkesan ataupun tidak. Sebelum saya pergi jauh kepada agenda utama, mari kita fahamkan terlebih dahulu epistemologi itu sendiri. Epistemologi ini membawa makna membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Jadi amatlah bersesuaian untuk dikaitkan di antara pengajaran dan pembelajaran di rumah dengan topik epistemologi ini, kerana tujuan PDPR itu sendiri adalah kaedah yang terbaik dalam proses memperoleh pengetahuan dalam memastikan pendidikan anak muda negara dapat diteruskan apabila pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dilaksana. Jadi respon kami terhadap isu PDPR ini dalam melibatkan kos kami iaitu Ijazah Sarjana Muda Perhubungan Awam dengan media kontemporari adalah tidak terlalu terbeban berbanding kos-kos yang lain yang lebih memerlukan pengajaran secara praktikal ataupun bersemuka, kerana kos kami kebanyakannya lebih memerlukan kepada pemahaman ilmu teori sahaja. PDPR bermaksud pembelajaran dan pengajaran daripada rumah. Adakah PDPR ini berkesan? Ya, PDPR ini amat berkesan ketika musim pandemik ini. Mengikut artikel yang dikaji, di bawah falsafah pendidikan kebangsaan, ia ingin melahirkan dan mengembangkan lagi potensi individu itu secara menyeluruh dan bersepadu. Di dalam topik 1, di bawah subtopik matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, ia akan melahirkan individu yang bertanggungjawab kepada diri sendiri, agama, masyarakat dan negara. Ia juga dapat melahirkan masyarakat yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, emosi, jasmani dan rohani. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan kebangsaan ini memberikan impak yang positif dan amat penting dalam membentuk masyarakat yang akan menjadi pemangkin masa depan negara. Pembelajaran dari rumah sewaktu di musim pandemik tentunya mempunyai cabaran yang tersendiri, iaitu cabaran kepada pelajar dalam mendapatkan persekitaran belajar yang kondusif. Bagi pelajar yang memiliki rumah yang selesa, sudah pasti tidak menjadi masalah kepada mereka dalam mendapatkan persekitaran belajar yang kondusif. Namun, jika dibandingkan dengan pelajar yang tidak bernasib baik, iaitu pelajar yang tinggal di rumah yang sempit ataupun berkongsi bilik dengan adik-beradik, ianya menjadi satu cabaran yang besar kepada mereka dalam menjalankan pembelajaran secara atas talian di rumah. Bukan itu sahaja, ketiadaan utiliti yang sepatutnya ada di rumah juga menjadi salah satu penyumbang kepada persekitaran belajar yang tidak kondusif. Sebagai contoh, mesin pencetak yang sangat penting kepada pelajar untuk mencetak nota ataupun bahan rujukan yang diberikan oleh pensyarah ataupun guru sebagai bahan pembelajaran mereka. Seperti yang saya sebutkan, bagi pelajar yang datang daripada keluarga yang senang ataupun memiliki rumah yang selesa, semestinya mereka terkecuali dalam mendapatkan persekitaran belajar yang kondusif. Namun, mereka juga menghadapi halangan komunikasi seperti halangan komunikasi dari segi fizikal. Cabaran seterusnya ialah ramai pelajar tidak mempunyai akses internet untuk memastikan pembelajaran secara atas talian berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh harga pakej internet yang agak mahal untuk dibeli oleh pelajar yang tidak berkemampuan. Masalah ini juga turut memberi kesan terhadap para pelajar dan guru yang tinggal di kawasan pedalaman seperti Sabah dan Sarawak. Menurut Kerajaan Akhbar Sinar Harian pada 16 Jun 2021, seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah yang dikenali sebagai Lililah Muhibin telah memanjat pokok untuk mendapatkan akses internet. Sebaliknya, guru juga turut mempunyai cabaran iaitu untuk memastikan para pelajarnya memasuki kelas dengan bilangan yang cukup. Oleh itu, apabila wujudnya cabaran seperti ini, proses pengajaran akan terjejas yang boleh menyebabkan matlamat pelajaran sukar dicapai seperti yang dihasratkan. Baiklah, cara untuk mengatasi masalah ataupun cabaran pembelajaran dari rumah di musim pandemik ini ialah kerajaan perlu memberi pas internet percuma kepada pelajar supaya pelajar boleh memasuki kelas secara dalam talian tanpa sebarang masalah.
Selain itu, kerajaan juga boleh memberi sumbangan telefon pintar ataupun tablet ataupun laptop kepada pelajar bagi memudahkan pelajar memasuki kelas secara dalam talian. Hal ini kerana setengah pelajar yang berkeperluan namun mungkin tergolong dalam golongan yang tidak mampu ataupun dikenali sebagai golongan B40 dan ke bawah, dan mereka amat memerlukan telefon pintar ataupun tablet ataupun laptop bagi membantu mereka memasuki kelas secara dalam talian, namun mereka tidak mempunyainya kerana tidak mampu. Seterusnya, guru perlu mengahadkan perjumpaan ataupun dikenali sebagai meeting secara dalam talian kepada masa yang lebih singkat dan melebihkan perbincangan di dalam grup WhatsApp, contohnya supaya data yang digunakan pelajar tidak terlalu banyak dan pelajar dapat memasuki kelas tanpa sebarang masalah. Seterusnya, cara mengatasi masalah pembelajaran dari rumah di musim pandemik dari ibu bapa ialah ibu bapa seharusnya menyemak jadual PDPR anak agar tidak terlepas subjek pengajaran pada hari tersebut. Kemudian, ibu bapa hendaklah mengambil inisiatif untuk duduk bersama anak dan membantu membuat kerja sekolah yang diberikan oleh guru subjek tersebut, terutamanya ibu bapa yang mempunyai anak di tahap 1 sekolah rendah. Kesimpulannya, PDPR ini berkesan ataupun tidak bergantung kepada individu itu sendiri. Dalam keadaan sekarang, PDPR perlu dilakukan untuk memastikan kes peningkatan COVID-19 dapat diturunkan dan untuk memastikan juga masa depan pelajar masih terjamin. Namun begitu, terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi pelajar, terutama dari segi keuangan. Oleh itu, kerajaan terutamanya perlu mengambil langkah yang proaktif dengan segera untuk memastikan visi dan misi PDPR ini dapat dicapai.